Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To be honest dengan anda, brand untuk produk yang saya nak review dalam video kali ni saya tak pernah tahu. Nama brand dia ialah Endgame. Tapi bila saya search, saya dapati yang Endgame ni dibuat dari kilang yang sama dengan kilang Noble Chair, lepas tu Case King. Bermaksud dari sini kan kita boleh faham yang sepatutnya produk-produk dari Endgame ni adalah produk-produk yang berkualiti tinggi macam Noble Chair. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dapati yang Endgame ni dia tak serang market orang-orang biasa. Dia bukan serang casual gamer, tapi dia serang enthusiast dan juga pro gamer. Macam anda lah kot. That's why orang biasa macam saya yang hanya main game bila mana nak test graphic card ataupun PC ni, tak tahu benda ni. Tak pelik. Tak pelik. Tapi saya akan cuba bagi review yang terbaik untuk gaming mouse mereka iaitu XM1R Dark Reflex ni supaya anda dapat kualiti yang Endgame offer dekat pro gaming mouse ni. Tapi spoiler untuk anda, harga untuk Endgame XM1R Dark Reflex ni ialah RM229 Malaysia. Yes, satu harga bangsawan, tapi macam saya bagi tahu, this is not an average Joe punya gaming mouse, tapi ini ialah pro gamer punya gaming mouse. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Sebagai manusia biasa, saya quite excited dengan design Endgame XM1R ni. Plastik yang dia guna untuk mouse ni jenis transparent, but kita tak nampak murah. Mouse ni dia ada feeling premium tu. Dia panggil mouse ni sebagai Dark Reflex dengan glossy grip coating. So, kita boleh nampak dia punya komponen-komponen dalaman walaupun samar-samar lah. In return, surface dia ni senang sangat, tinggal kesan cap jari and nampak berminyak. Orang Kelantan sebut nampak bleming, bosku. Okey, bentuk dia sebenarnya bukanlah satu bentuk yang unik, yang susah kita nak jumpa dalam pasaran. Even sebenarnya, saya rasa design ni, bentuk ni sama sebiji dengan steel series Sensei. Beza dia tak ada DPI button dekat atas ni. Panjang untuk mouse ni ialah 12 cm, bahagian belakang lebar dia ialah 6.5 cm, lepas tu lebar bahagian tengah 6.2 cm, bahagian hadapan pula lebar dia bahagian hadapan ialah 6 cm, tinggi di bahagian hadapan 1.8 cm dan bahagian belakang 3.6 cm. Dari segi keselesaan, apa yang saya dapat kongsikan dengan anda, mouse ni antara gaming mouse yang sangat selesa untuk dipegang. Untuk siapa-siapa yang saiz tapak tangan dia lebih kurang saya, sebab bila kita pegang dalam keadaan palm grip, hampir keseluruhan permukaan tapak tangan jari jemari ni akan bersentuh dengan gaming mouse ni and duduk dalam keadaan yang rehat. So, kita guna gaming mouse ni dalam satu jangka masa yang lama pun kita tak akan rasa letih dekat kita punya jari. Cuma ada satu masalah yang besar ataupun kritikal. Saya tak pasti anda macam mana, tapi ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Dia punya side button belah kiri, bahagian bawah, yang bawah punya ni agak gemuk compare dengan bahagian atas. So, bila saya pegang, possibility untuk saya tertekan bahagian bawah ni sangat-sangat tinggi. Even saya tak guna dia untuk main game. Kalau untuk main game memang sakit. Macam saya main Apex Legend, normally saya akan guna Valkyrie. So, button bahagian bawah ni, dia by default dia dah assign dengan huruf Q kan. Huruf Q, scale Q tu. So, bila pakai Valkyrie, tiba-tiba ada enemy, saya dah kalut gila, saya tak tahu nak buat apa, and possibility untuk saya tertekan ni boleh kata 99% lah. Habis keluar roket ikut belakang. Sometimes dia membantu sebab dia bunuh enemy, kadang-kadang dia punya roket tu tak tahu pergi ke mana. Saya sedang lari dari enemy, tiba-tiba roket keluar. Itu masalah tentang Endgame XM1R ni. Okey, tentang button pula, sebab kita dah sebut tentang button ni. So, button untuk Endgame XM1R ni tak banyak. Dia tak macam kebanyakan gaming mouse yang kita jumpa dalam pasaran. Even dia punya DPI button yang normally kita jumpa di bahagian atas ni pun tak ada. Dia ada dekat bahagian bawah. Okey, dua button main switch yang mana dia pakai Kyle switch. Lepas tu ada satu wheel dekat sini, dia punya kualiti standard Jepun orang kata. Lepas tu side button dua
biji dekat bahagian tepi. Lepas tu ada satu button di bahagian bawah. Button dekat bahagian bawah ni memang menarik, babe. Sebab button ni kita akan guna dia untuk baiki polling rate, and juga button ni lah yang kita akan guna untuk baiki dia punya DPI. By default dia ada 4 pilihan DPI lah. Okey, untuk main dengan button ni, kalau dia menyala warna merah ni bermaksud dia duduk dalam DPI yang paling laju ataupun CPI lah, which is 3200 CPI, dan kita tekan sekali. Jangan tekan lama-lama, just tekan sekali saja. Bila biru ni dia menandakan kita sedang guna 400 CPI. Lepas tu tekan jadi warna hijau. Ini adalah default dia. Kalau anda beli, anda buka kotak, first kali anda guna dia akan jadi warna hijau ni, which is ini ialah 800 CPI. Kita tekan lagi warna kuning, ini ialah 1600 CPI, dan last kali kita tekan dia akan kembali kepada 3200 CPI. Untuk tukar dia punya polling rate, dekat sini dia dah ada tunjuk indikator. Kalau kedua-dua lampu menyala bermaksud kita sedang guna 1000 Hz refresh rate. Kita tekan lama dan dia punya warna tu akan hilang. So kalau macam ni dia sedang guna 500 Hz refresh rate, kita tekan lama sekali lagi, dia akan tukar lagi indikator, dia akan pergi kepada warna belah kiri sahaja. Ini ialah 125 Hz. Button-button dia ni solid, and bila kita tekan clicky, bunyi dia agak kuat. And kita dapat rasa tactile. Untuk dia punya main switch ni dia pakai kill switch, and bunyi tu bukan sahaja dia punya main switch. Kejap saya demo kepada anda. Tapi dia punya side button pun bunyi agak kuat. Kalau anda sedang mencari silent gaming mouse, SM1R ni bukanlah pilihan untuk anda. Okey, tentang dia punya mouse fit pula, dia bagi kepada kita 4 PTFE mouse fit, 2 kecil di bahagian atas and 2 kecil di bahagian belakang. Pergerakan untuk Endgame XM1R ni memang smooth gila, tapi kalau anda nakkan lagi rintangan untuk anda dapat control dengan lebih baik, dia sebenarnya bagi kepada kita satu PTFE yang besar. Anda boleh tukar sebab installation dia senang, tapi saya lebih prefer pakai yang kecil ni sebab saya suka yang pergerakan lebih licin, lebih lancar lah. Alright, sekarang kita bincang kenapa pro gamer ramai yang beli Endgame XM1R Dark Reflex ni. Saya dapat fikir 4 perkara lah. Yang pertama, dia punya berat. Berat untuk Endgame XM1R ni ialah hanya 70 gram. Yes, 70 gram. Saya faham yang di luar sana pun banyak aje gaming mouse yang 70 gram kan. Tapi kalau kita tengok, kebanyakan gaming mouse tu semua dalam form factor honeycomb yang berlubang-lubang macam tu. And sebenarnya tak ramai yang suka gaming mouse dalam bentuk macam tu. Walaupun personally saya memang suka gaming mouse yang honeycomb, tapi ramai yang jenis tangan berair berpeluh, diorang memang tak suka honeycomb gaming mouse. Diorang lebih prefer gaming mouse yang biasa macam ni. So, ini poin pertama. Tapi, poin ni bukanlah kita cakap wow factor untuk Endgame XM1R Dark Reflex ni. Sebab yang kedua ialah dia punya sensor. Endgame XM1R Dark Reflex ni dia pakai PixArt PAW3370, yang mana PAW3370 ni dalam kategori flawless sensor in term of tracking, CPI, IPS dan juga acceleration, which is 50G. Kalau anda baca forum-forum, ramai yang labelkan PixArt PAW3370 ni as a promising sensor untuk tahun 2021. Tapi dekat sini ada benda yang buat saya rasa confused sikit lah. Saya pernah jumpa dengan pro CSGO player yang mana dia memang tukar dia punya CPI, DPI, time my game tu. Dia akan tukar based on weapon yang dia guna. Maybe time dia nak guna Uzi tu, dia nak pergerakannya laju. So masa tu dia akan set dia punya DPI, CPI ke level tertinggi lah. Tapi time dia nak snipe orang, dia akan rendahkan CPI dia ke level yang rendah supaya pergerakan cursor tu jadi perlahan. So dia boleh tekan button CPI, DPI yang ada dekat bahagian atas ni lah. Tapi macam anda sedang tengok sekarang, Endgame SM1R ni dia tak ada button dekat bahagian atas ni. Kalau kita nak tukar dia punya CPI ataupun DPI untuk mesh dengan dia punya sensor tadi, kita kena tekan bahagian bawah ni. So dia jadi macam, okay, sekarang aku nak guna Uzi, aku dapat pistol untuk snipe. Tekan jap.
Dia jadi macam tu. So untuk pro player, benda ni macam lucu. Anda dapat tak apa yang saya cuba sampaikan ni? Okey, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga yang awesome ada dekat endgame SM1R ni ialah dia punya lift off distance tu sangat-sangat kecil, 1 mm sahaja. Untuk siapa-siapa yang tertanya-tanya, habis cerah gapo dia pulak lah lift off distance ni. Basically lift off distance ni ialah jarak di mana mouse tu stop tracking. Okey, 1 mm 1 mm lift off distance bermaksud kalau kita angkat lebih dari 1 mm mouse tu dah tak detect. Kita kan bila kita guna mouse kadang-kadang kita cari space kita pun gerakkan mouse, kita angkat pergi kan, tarik macam ni kan, kita biasa buat kan benda tu kan. Kalau mouse tu tak bagus, masa kita angkat dia akan detect. So cursor kita akan bergerak and kita kena aim balik kalau kita tengah main game lah. Tapi kalau mouse tu bagus, kita angkat dia pun cursor tu tetap dekat tempat yang sama. So kita tak perlu perbaiki aim dia. Saya compare antara endgame SM1R dengan Razer Viper Ultimate yang saya guna. Saya buat memang kita cakap teliti. Actually saya nak tunjuk benda ni kepada anda. Saya pegang macam tu and saya angkat slowly. Nak kata 1mm tu saya tak dapat nak ukur lah. So saya angkat slowly macam tu and saya gerakkan. Saya gerakkan macam ni. Maybe anda tak boleh nampak lah saya gerakkan dia. Tapi perlahan sangat-sangat. Viper kalau kita angkat tinggi lagi dari SM1R ni, dia still detect. So dari segi lift off distance, memang endgame SM1R ni menang kalau kita nak compare dengan Razer Viper Ultimate yang harga 2-3 kali ganda mouse ni lah. Okay, last kali apa yang bagus tentang mouse ni ataupun sebab utama orang cari endgame punya gaming mouse bukan sahaja SM1R tapi mana-mana gaming mouse dari endgame ialah dia punya pattern response time untuk dia punya switch ni 1ms response time sahaja. But to be honest dengan anda, saya tak dapat appreciate function ni, feature ni. Saya tak dapat appreciate. Saya tak dapat nak bezakan antara 1ms response time dengan, tak kisahlah. Saya macam mana? Maybe sebab saya bukanlah kita cakap player game tegar, FPS tegar, tak. Saya just main bila mana saya nak test graphic card, saya nak test laptop ataupun saya nak test PC tu, saya just main ketika itulah. Saya tak main hari-hari. Tapi benda ni kan sure ada, for sure 1ms response time antara benda yang pro gamer particular ataupun gamer yang selalu main hadap komputer hari-hari main game FPS macam contoh Warzone, PUBG ataupun Apex Legend, dia akan perasan benda ni. Saya ada tanya kawan saya yang hari-hari dia main game Warzone, hari-hari dia main Apex Legend, dia sangat-sangat particular dengan 1ms response time ni. So maybe orang macam saya yang kita cakap jarang main game tak dapat nak appreciate feature ni. Tapi orang yang memang kerja dia hari-hari hadap game, bukanlah nak cakap pro gamer, tapi kalau anda hari-hari main game, anda latih diri anda untuk reflex tu, untuk response time tu, anda akan perasan benda ni lah. Benda ni buat saya terfikir untuk start istiqomah main game macam Apex Legends supaya bila dapat mouse yang ada feature 1ms macam ni, saya start boleh appreciate. Feature ni sangat bagus. Tapi itulah atas limitation yang ada pada saya tak dapat nak appreciate feature yang ada dekat endgame SM1R ni. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.